Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Malaysia Badani kepada pensyarah kita, Puan Zakiah Hanum binti Mak Johar serta rakan-rakan saya, Puni Saha, Rogini dan Chong sekalian. Jadi kami dari Kumpulan 1 ingin membuat pembentangan mengenai tugas satu yang telah diberikan iaitu mengenai cyberbullying. Tanpa membuang masa, saya Dayang akan menerangkan serba sedikit mengenai poster ini. Okey, berdasarkan fakta yang telah dikaji, satu daripada tiga remaja mengalami cyberbully setiap tahun. Jadi ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dalam kalangan remaja kita. Jadi mengikut statistik pula, Malaysia berada di kedudukan nombor 2 dalam kes cyberbully berdasarkan data dari UNICEF. Ini menunjukkan bahawa kita perlu mengambil tindakan segera untuk menangani isu ini. Jadi saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk hujah yang seterusnya. Uh, Selamat sejahtera Puan. Terima kasih Dayang. So seterusnya kita akan tengok kepada bahagian kesan cyberbully. So contohnya dia ada 3 kesan dari segi mental, emotional, physical. Pertama adalah remaja yang menjadi mangsa cyberbully sedang mengalami rasa tekanan, malu dan marah. Contohnya seorang remaja mungkin merasa tertekan apabila di-AJ secara berterusan di social media. Kedua adalah emotional. Cyberbully boleh menyebabkan kehilangan minat dalam aktiviti yang disukai, rasa rendah diri. Sebagai contohnya, seorang pelajar mungkin berhenti menyertai kelab sekolah kerana merasa malu dengan ejaan yang diterima dalam talian. So, yang terakhir adalah fizikal. Mangsa cyberbully juga mengalami masalah tidur dan sering sakit kepala. Sebab masalahnya kesihatan lain juga ada. Sebab mereka sering fikir berkaitan dengan benda tu. Contohnya seorang remaja mungkin mengalami insomnia kerana terlalu risau dan tentang komen negatif yang diterima dalam talian. So saya akan pass kepada next member. Selamat sejahtera, Madam. Saya Rogini. Saya nak present cara menghentikan cyberbullying. Laporkan kes cyberbully kepada pihak berkuasa atau platform media sosial. Sebagai contohnya, jika anda melihat rakan yang dibuli oleh beberapa kumpulan, kita boleh bersebarkan dalam talian, laporkan kepada guru atau pihak berkuasa sekolah. Sokongan. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Contohnya berbincang dengan ibu bapa atau kaunselor sekolah tentang masalah yang dihadapi. Pendidikan, tingkatan kesedaran tentang kesan negatif cyberbully melalui kempen dan pendidikan. Sebagai contohnya, sekolah boleh mengadakan ceramah atau bengkel tentang bahaya cyberbully dan cara-cara mengatasi kepada pelajar-pelajar untuk lebih dipahami apa yang cyberbully dan apa yang cara yang kena ambil masa cyberbully ni. Okay, saya pass kepada Chong. Point ke? Okay. Yang kenapa kita penting sebarkan positif atas talian. Kita galakkan rakan-rakan di talian untuk menyebarkan mesej positif dalam talian. Contoh, kalau orang selalu post status yang sedih, negatif, so orang akan sentiasa menangis. So kita happy. Yang gangguan kerja, study, apapun boleh yang rosakkan. So kita advise kasih aktiviti positif. Contoh sertai aktiviti yang membina dan positif dalam komuniti kalian, sebagai contoh menyertai kumpulan sokongan atau kelab yang mempromosikan aktiviti positif. Contoh hiking atau yang team building, anything. And dia boleh tingkatkan kesedaran tentang pentingnya menjaga etika dan adab dalam berkomunikasi di dunia maya. Contohnya sentiasa berfikir sebelum menulis komen atau mesej dalam talian. Yeah. Next. Okey, terima kasih Chong.
Jadi seterusnya kita akan beralih pula kepada risalah. Okey. Jadi apa itu cyberbully? Jadi cyberbully atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai cyberbullying, ia merujuk kepada perbuatan mengganggu, mengancam, memalukan, mengejek atau mengunggut individu lain menggunakan teknologi digital. Jadi ini termasuk platform seperti internet, media sosial, aplikasi pesanan segera dan permainan dalam talian. Tindakan ini biasanya melibatkan niat untuk menyakiti mangsa dan boleh berlaku tanpa henti. Dan berbeza dengan buli secara tradisional yang lebih terhad kepada interaksi secara langsung. Jadi berikut adalah merupakan ciri-ciri cyberbuli. Yang pertama adalah secara berterusan, yang kedua adalah secara kekal, dan yang ketiga adalah sukar dikenal pasti. Untuk secara berterusan, cyberbuli boleh berlaku pada bila-bila masa dan tidak terhad kepada waktu tertentu. Dan ia menjadikannya lebih sukar bagi mangsa untuk mendapatkan perlindungan. Bagi untuk kekal pula, maklumat yang disebarkan secara elektronik biasanya kebiasaannya bersifat kekal dan boleh diakses oleh orang lain. Dan ini akan menyebabkan trauma yang berpanjangan kepada mangsa. Yang ketiga adalah sukar dikenal pasti. Jadi pembuli sering menggunakan identiti palsu atau tidak dikenali dan ia menjadikannya sukar untuk mengenal pasti mereka. Okey, baiklah, tanpa berlengah lagi, saya akan menyerahkan poin yang seterusnya kepada rakan saya. Saya dah tahu, Daya dah baca semua ke? Kes buli tu belum. Okey, sebelum tu belum. Okey. Macam mana nak edit ke atau you nak continue yang baru? Tak apa, nanti boleh cut. Nanti you edit. Nanti you potong mana yang tu. You terus saja baca untuk kes cyberbully tu. Okey. Okey. Terima kasih Daya. Kat sini adalah kes bully. Sebenarnya kes cyberbully adalah tindakan yang mengganggu. Contohnya dalam social media yang digital sekarang seperti social media, email atau message textnya yang dalam platformnya dia popular sekarang. So kat sini adalah tiga bentuk cyberbully. Pertama adalah penghinaan dalam talian, menghantar mesej atau komen yang menyakiti hati mangsa. Yang kedua adalah penyebaran khabar hangin yang palsu. Contohnya menyebarkan maklumat yang palsu yang tidak betul. So, khabar hangin untuk merosakkan reputasi seseorang. Yang ketiga adalah ancaman, menghantar mesej yang mengancam keselamatan fizikal atau emosi. Benda ni akan mengganggu emosional, fizikal seseorang. Seterusnya adalah kepentingan. Chong. Okey, kepentingan. Mengapa topik ini penting untuk kita difahami adalah pertama, pengesanan awal. Kesedaran boleh membantu kita dalam mengenali tanda-tanda buli cyber awal yang membolehkan campur tangan lebih awal segera. And then kedua, pencegahan mendidik orang ramai tentang risiko dan akibat buli cyber, mengalahkan tingkah laku dalam tarian yang lebih selamat dan tidak mengalahkan buli. Pemekasaan, kesedaran melengkapkan mangsa dan penonton dengan pengetahuan dan alat untuk mengambil tindakan yang sewajarnya seperti melaporkan dan mendapatkan bantuan. Keempat, sistem sokongan. Komuniti pemangkuman boleh menawarkan sokongan yang lebih baik kepada mereka yang terjejas, memupuk persekitaran dalam tarian yang lebih selamat dan empati. Chong, okay guys, boleh tak kita rekod lagi sekali untuk poster sebab ni kan kita dah lari topik lah.